Perbincangan praktis formatis 5.2. Okey, soalan pertama, apakah maksud istilah yang berikut? Apakah diod semikonduktor, keadaan pincang depan dan rektifikasi? Okey, cikgu tunjukkan jawapannya. Okey, apakah maksud diod semikonduktor? Okey, kita dah belajar pada minggu lepas. Diod semikonduktor adalah komponen elektrik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah sahaja. Okay? Sebab arus elektrik daripada rumah kita ke rumah kita adalah arus ulang alik, dan perkakas elektrik di rumah kita banyak menggunakan arus terus. Jadi macam mana arus ulang alik tadi bertukar kepada arus terus? Kita menggunakan diod semikonduktor yang bertujuan, dia adalah komponen elektrik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah sahaja. Soalan B tadi, apakah keadaan pincang depan? Okey, keadaan pincang depan adalah satu keadaan di mana diod apabila terminal positif sel kering disambungkan ke anod diod dan terminal negatif disambungkan ke katod diod, arus elektrik dapat mengalir dalam litar. Ini pun seolah-olah macam minggu lepas punya. Kalau cikgu boleh terangkan kat sini, ingatkan kembali pada awak. Ini adalah diod semikonduktor. Okey, ini yang minggu lepas punya. Okey, dia ada bateri kan. Ini yang minggu lepas punya. Katakan ni. Okey. Lepas tu ada mentol lah, saya ingat lah pula. Tak apalah nanti lukislah elok-elok ni nak terangkan. Kalau dia positif, ni negatif. So bila dia positif, sebab arus kan mengalir daripada positif pergi ke negatif kan. Okey, ni kita namakan dia forward bias ataupun pincang depan. Okey, arus boleh lalu melaluinya. Okey, jadi kita namakan dia satu keadaan diod apabila terminal positif pada sel kering ni disambungkan ke anod. Cikgu katakan kalau macam A tu nama dia anod, kalau macam K tu nama dia katod. Positif disambungkan ke anod, manakala terminal negatif di sel kering disambungkan ke katod. Jadi kat sini forward bias, ingat pincang depan, arus elektrik boleh mengalir atau melalui dalam litar. Kalaulah soalan kata pincang songsang, bermaksud dia terbalik. Negatif disambungkan ke anod, positif yang disambungkan ke katod, arus elektrik tak dapat mengalir. Bila positif, lalu kat situ tak boleh mengalir sebab dia dihalang oleh kaki katod kat situ. Okey, soalan C pula. Okey, nanti awak tengoklah soalannya. Rektifikasi. Apakah maksud rektifikasi? Cikgu terangkan hari ini. Rektifikasi adalah penukaran arus ulang alik ke arus terus. So kita recall balik lah. Rektifikasi, walaupun dia arus terus, dia ada dua jenis gelombang. Gelombang separuh penuh dan rektifikasi gelombang separuh dan rektifikasi gelombang penuh. Okey, itulah maksud rektifikasi. Dan soalan seterusnya, nombor 2, dia suruh lukiskan, kalau baca nanti lukiskan 1 litar rektifikasi gelombang penuh menggunakan 4 diod semikonduktor. 4 diod tu yang rectifier tertimbang lah. Kemudian lakarkan pada skrin voltan output pada osiloskop sinar katod jika 1 diod semikonduktor itu terbakar. Macam mana tu? Okey, ini jawapan dia lah. Lukiskan 1 litar rektifikasi gelombang penuh. Ni yang macam cikgu terang tadi. Okey, dia ada D1, D2, D3, D4. Ni macam ni lah susunan dia Kalau nak susunkan dia, kalau tengok balik nota pun macam ni tadi kedudukannya. D1, D2, D3 dan D4. Macam ni susunan dia. 4 litar. Kena ingatlah susunan dia. Macam cikgu terangkan tadi. Okey, seterusnya nak menjawab soalan yang kedua. Okey, ini cikgu nak terangkan. Dia kata, soalan yang kedua dia kata, kalaulah salah satu diod tadi rosak.
macam mana graf pada osiloskop OSK tu. Contohlah ya, kalau cikgu bagi D2 ni, katakan rosak. Okey, katakan rosak. Okey, kalau ni positif. Okey, positif dia akan gerak. Okey, gerak ke perintang. Okey, cepatlah ni. Okey, sampai sini dia rosak. D2 ni rosak, jadi dia tak boleh lalu. Okey, kita tak akan pergi ke D4, sebab nanti dia akan, kalau pergi ke D4 pun dia akan ulang benda yang sama. Okey, dia akan ulang benda yang sama. Walaupun pergi ke D4, dia tak boleh patah balik ke atas, sebab kita ni daripada X kita gerak. So dia akan, kalau pergi ke D4, dia akan ulang balik. Dia akan sepatutnya dia mesti lalu ke D2 kan. Tapi D2 rosak. Jadi sebab itulah graf dia jadi arus tak boleh lalu. Okey. Kalau lah cikgu terbalikkan, positif dekat bawah, negatif ke atas. Jadi laluan kita daripada Y nak ke X. Jadi kita tengok. Okey. Okey, cikgu naik. Okey, sampai sini D2 memang kita tak pilih pun. Kalau kita lalu pun memang tak boleh, sebab dia ada reverse bias kan, ada palang kat situ. So dia rosak. Memanglah kita pun tak menjejaskan sangat lah walaupun dia rosak, sebab kita memang akan pergi ke D2. Okey, kita akan pergi ke D2. Fokuskan arrow cikgu ni. Okey, ni pun cikgu dah terangkan pada tadi. Okey, dan sampai sini kita pun memang tak pergi ke D2, sebab kita nak menghala daripada Y nak menghala ke X. Mestilah kita naik atas. Dan nanti boleh sampai ke X. Okey. Okey. D2, kalau kita bergerak daripada bawah, D2 tu kita kalau tengok dalam buku cikgu dah terang tadi kan, muka surat 184, kalau dia separuh kita negatif, yang berfungsi hanyalah D3 dan D4 sahaja. Okey. D1 dan D2 walaupun dia rosak, dia tak memberi manfaat apa-apalah, tak menjejaskan lah. Jadi sebab itulah dia boleh lalu. Okey. Ni boleh lalu. Okey. Kalau kita ulang balik, lalu dekat atas yang positif, dia tak boleh lalu. Arus tak boleh lalu. Dan kalau positifnya di bawah, dia boleh lalu. Macam tu. Sebab itulah graf pada osiloskop dia akan jadi macam ni lah. Rektifikasi gelombang separuh. Seakan-akan. Okey. Seterusnya, nombor 3. Namakan komponen elektronik. Komponen elektronik apakah yang digunakan untuk meratakan arus output dalam litar rektifikasi gelombang penuh. Okey, tak kisahlah dia gelombang penuh ke, gelombang separuh ke, dia memang kita panggil output dia tak mantap. Jadi macam mana nak meratakan arus? Sebab apa tak mantap? Sebab arus dia tak rata. Ada yang boleh lalu, ada yang tak boleh lalu kan. Walaupun boleh lalu, tapi dia tak mantap. Dia malap lampu dia. Jadi kita menggunakan, cikgu ada cakap tadi, nak mantapkan dia, kita guna kapasitor. Okey, untuk meratakan output. Kapasitor adalah tujuan dia perata arus. Okey, terangkan prinsip kerja komponen elektronik di 3A. 3A tu kapasitor lah. Jadi macam mana sambungan dia? Okey, jawapan dia ada di muka surat 186 juga. Kapasitor perlu disambungkan secara selari dengan beban. Beban tu perintang lah biasanya. Ketika beza keupayaan meningkat, tadi kita dah tengok kan, waktu graf dia naik, dia akan dichargekan. Kapasitor akan dichargekan macam cikgu terang tadi lah. Dan tenaga disimpan dalam kapasitor itu. Ketika beza keupayaan menyusut, apabila dia menyusut, jadi beza keupayaan tu tak sampai sifar, dia akan, kapasitor tu dibantu oleh kapasitor yang dah simpan tenaga tu, dia akan dinyahcaskan. Jadi dia tak adalah drop sampai ke sifar. Kapasitor akan dinyahcaskan agar arus output tidak jatuh ke nilai sifar. Okey, dia akan naik sampai atas tadi kan. Okey. Jadi seterusnya, tenaga yang disimpan dalam kapasitor akan mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang. Okey, dia akan memberi nilai lah kat situ, beza keupayaan dia ada nilai. Daripada bentuk gelombang output yang dilicinkan, hal ini menunjukkan bahawa kapasitor berfungsi sebagai
perata arus. Jadi gelombang output tadi tak adalah sampai malap. Dia dah dilicinkan. Maksudnya licinkan tu dia dah dimantapkan lah. Okey. Arus tu tak adalah tersekat-sekat. Arusnya telah lancarkan atau telah dilicinkan. Itu menunjukkan kapasitor berfungsi sebagai perata arus. Inilah jawapan yang perlu awak nyatakanlah. Kita dah bincang dah praktis formatif 5.2.